Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana malam ni di luar kepada kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang diriwayat oleh musannif ni memberi kefahaman kepada kita dan boleh kita amalkan pada setiap masa, insya-Allah. Jadi baru ni muka surat 12. Muka surat 12 ni kita ambil ada pun di dalam tidur. Jadi baru ni kita dah bercara kepada lagu mana ada orang yang mendakwa dia boleh melihat Allah di dalam jaga. Jadi kalau dia kata boleh melihat Allah di dalam jaga, selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, maknanya kita tak boleh terima lah. Yang boleh terima ialah Nabi kita saja yang boleh melihat zat Allah wajib al-wujud dalam dunia ni. Nabi Musa tak boleh tengok. Apabila dia nak tengok, Tuhan bagi nyatakan nurullah je, dia sudah pesek. Apa makna? Maknanya selagi ada kita ni, Tuhan ni tidak ada, tak nyata. Apabila tak ada kita, barulah Tuhan ni nyata. Jadi bagi Nabi Muhammad, sebab dia tu selalu berada dalam keadaan tak ada dia, maka dia boleh tengok Allah Subhanahu wa taala. Kerana Tuhan tu mengangkat dia Mi'raj. Dia melihat Allah Ta'ala secara terang berderang apabila berlaku di atas daripada arasy. Lagu tu. Ni bagi itulah hadiah yang terbesar yang dipunyai oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ada pun di dalam tidur, maka tiada hilah pada harusnya. Kalau kita menipi, maka benda itu harus. Tetapi walaupun harus, maka kalaulah kita nampak Tuhan tu berjirim, berjisim, makna benda tu tak betul, salah. Kalaulah kita nampak berupa, salah. Sebab Tuhan ni tidak berjirim, dia tidak berjisim, dia tidak berupa. Lepas tu, ya kita tahu Tuhan lagu mana? Ya kita tahu Tuhan ni berasah ke af'al dia. Kita tahu bahawa af'al Tuhan dia yang boleh jadi satu-satu perkara. Kita boleh buat begitu, boleh buat begini hanya semata-mata af'al Tuhan, bukan af'al kita. Kita nak akak tangan dia, nak ki dia lah. Jadi semua hak nyata pada kita ni menunjukkan perbuatan dia. Sebab yang boleh memberi bekah atau yang terjadi satu-satu pekerjaan atau perbuatan atau satu-satu perkara tu adalah kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Nak pergi situ. Jangan kata aku boleh buat, Tuhan boleh buat, jadi dua Tuhan. Bila dua Tuhan kafir lah. Jangan pergi situ. Tetapi dia kata melihat Allah Ta'ala tu di akhirat, iaitu dalam syurga, benda tu jelas yang Tuhan nyata ke dalam Al-Quran. Apabila sampai dalam syurga sana, kita boleh melihat wajah Allah setiap masa. Tetapi walaupun kita tengok, maka kita nyatalah bahawa kita ni tak ada. Selagi ada kita, Tuhan tak nyata. Tak ada kita lah baru Tuhan tu nyata. Kena ingat situ. Walau di mana saja kita, selagi ada dakwah kita, selagi ada perbuatan kita, selagi ada sifat kita, selagi ada apa namanya asma kita, maka Tuhan tak ada.
Nak suruh Tuhan ada, mampu mau balik kita ni, biar tak ada, biar nyata tak ada, biar kita reti tak ada dari segi ilmu, apa tu kalau kita reti tak ada dari segi ilmu, dan kita tahu tak ada dari segi hakul, dan kita tahu tak ada dari segi kamalul yakin. Jadi kalau kita nak mengaji ni hanya kita tahu dari segi ilmu saja. Ilmu ni kulit luas sekali. Nak masuk dalam kena ainu. Jadi kena ainu, kena haku, kena kamal. Kena siapa pekat tu, insya-Allah Tuhan ni barulah boleh kita kata Allahuz Zahiru. Tuhan jelas-jelas. So zahir-zahirnya, tetapi walaupun zahir, Tuhan tu tidak serupa dengan makhluk. Tak serupa kita fikir, tak serupa kita gamuk, tak serupa kita khayal, tak serupa kita rasa. Sebab Tuhan ni apabila tak ada kita ataupun habis dah balik kita ni, barulah nyata Allah tu. Ala ketuk misalnya. Dan setengah daripada mungkin setengah daripada mungkin ni bagai mungkin ni makhluk lah kita, makhluk bagai mungkin. Apa dikatakan mungkin sebab kita ni boleh jadi Tuhan boleh mengada ke kita daripada tak ada, dia boleh menada ke kita ni daripada ada. Tu dia panggil mungkin ya, mungkin ni benda barulah. Ya kita panggil makhluk. Iaitu segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah, maka berlaku padanya 3 mazhab. Tilik kepada usaha ikhtiar kita ni, maka dia kata cuba tengok berasas ke 3 pemahaman 3 mazhab. Pertama dia kata mazhab ahli sunnah wal jamaah, iaitu bahawasanya tiada bagi hamba perbuatannya ikhtiari. Sekali lagi tu. Berarti molek tu. Dia kata ahli sunnah wal jamaah ni, dia kata tiada bagi hamba perbuatannya ikhtiari. Mana tak ada kita buat tu dengan usaha kita dak. Melainkan usaha jua tu dibangsakan saja seolah-olah kita, tetapi kita nak buat tu semata-mata hidayah daripada Allah ataupun ilham daripada Tuhan, barulah kita buat gitu, buat gini. Banyak kita buat kerja, bila bertemu tu kita tak ada nak buat lagu mana nak buat ni, tiba-tiba lah mari kita buat tu jadi. Inilah nak rakyat Tuhan ni kesian belah kita, maka dia nyata ke usaha saat ni. Dia usaha saat ni hakikatnya tidak kita juga. Hakikatnya dia juga. Kita kata je kita, cuma ada balik kita dia panggil hanya muzhar. Muzhar dari segi asma dan juga sifatullah. Lagi tu. Maka tiada dikerasikan dia pada perbuatan. Mana kita buat ni bukanlah kerana kita nak buat. Kita nak angkat tangan. Bukanlah kita boleh tumbuh. Bukanlah kita boleh kaca. Bukanlah kita boleh buat gotu, buat goni. Itu dia panggil perbuatan itu yang dikerasi. Mana kita nak. Seperti barang yang berkata akan dia oleh Taifah yang dinamakan Jabariyah. Yang dinamakan Jabariyah. Jadi kita juga kena fikir lagu mana pegangnya orang Jabariyah ni. Orang Jabariyah ni Jabar ni maknanya benda tu bersakut teh. Apabila bersakut teh tu, gapo kita buat tu tidak kita. Jadi dia kata tiada hamba yang menjadikan dia. Jadi semua tu Tuhan berlaku.
Jadi kita ni ibarat dia kata di Jabariyah, ibarat serupa bulu je. Bulu atau kapas ditiup angin tu, mana jatuh pun ikut angin lah. Maksud dia gapo jadi kepada kita ni, hanyalah Tuhan saja yang menentukan. Jadi, apabila begitu, jadi usaha ikhtiar tu jadi tak ada. Jadi tak ada lagu mana? Aku ni ikutlah Tuhan jadi kuano-kuano aku terima. Maka kita tidak tilik kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada kita tidak mikir bagaimana Tuhan royak kita di Al-Quran dan hadis supaya kita selamat dunia dan akhirat. Maka kita duk kata kita lah kenal Tuhan, kita duk kata kita lah gotu, kita lah goni, yang mana kita kata semua tu Tuhan. Tapi sebenarnya kita. Jadi kalau gitu maknanya segala perbuatan tu adalah daripada kita. Apabila daripada kita benar tu batil. Lagu tu. Sebab semua perbuatan ni nyata daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu tu. Bahkan ianya mujik, artinya deklarasi. Seperti bulu yang bergantung pada hawa, pada udara. Ditiupkan dia oleh angin. Seolah kita ni tak ada berapa satu. Yang menentu semuanya Tuhan belaka. Betapa dikehendaknya Allah. Jadi ikut Tuhan lah buat guana-guana pun. Itulah pegangan Jabariyah. Dia tak ada nak usaha ikhtiar. Jadi gapo pun ikut. Jadilah gitu menyebabkan orang Jabariyah ni dia tidak belajar. Dia kata belajar buat berapa, muka pandai tak pandai ni Tuhan. Buat berapa, muka neraka surga ni Tuhan tak ada. Jadi kalau kita ikut Jabariyah maka tak ada dah usaha ikhtiar, tak ada dah yang dinamakan taat, tak ada lah yang dinamakan usaha kita nak menjadi kita ni ikut Rasulullah, tak ada. Jadi kita akan buat Rasulullah. Sebab itulah ahli-ahli kata dia mengaku, dia kata dia hakikat. Dia kata kita Muhammad pun tak boleh pakai. Sebab setara tu lah. Jadi jangan jadi kepada kumpulan kita. Sebab lagu mana-mana pun Allah Muhammad ni biar nyata. Sebab Allah tu tempat rahsia, Muhammad tu tempat nyata segala ibadat. Apa makna segala ibadat? Segala perkataan kita, segala perbuatan kita, dan segala hati-hati kita tu hanyalah yang nyatanya Allah semata-mata. Lagi tu. Ketiga, mazhab Mu'tazilah Qadariyah. Ini tak sebut Qadariyah. Lagu mana Qadariyah ni? Iaitu bahawa hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari dengan kudrat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maknanya supaya orang kita royak dah Tuhan beri kuasa kat aku, Tuhan beri kandak kat aku, Tuhan beri sihat pada aku. Jadi gapo-gapo tu kita kata Tuhan beri kita. Semabur dengan hak dunia ni. Hak dunia ni betul lah Tuhan boleh beri. Rezeki Tuhan boleh beri, itu hak dia. Tetapi nak beri kudrat dia ke kita ni mustahil. Apa mustahil? Mustahil. Sifat yang qadim, yang azali tu boleh duduk di muhdah, boleh duduk di benda baru. Mustahil. Lagu tu. Jadi dia kata kudrat ni Tuhan jadikan. Tuhan jadikan kudrat suku beri kita. Jawabnya tak boleh sebab kudrat iradat ni tidak takluk kepada yang wajib. Maksud yang wajib ni sifat Tuhan yang wajib tu lah. Daripada wujud kedai bakar tu sifat Tuhan yang wajib ni, maka kudrat ni tak boleh takluk situ. Tak boleh saya kata aku nak beri nak beri kuasa aku ni kepada makhluk. Ataupun nak beri kehendak aku ni kepada makhluk.
atau nak beri pendengar aku ni kepada makhluk. Jadi tak boleh, benda tu mustahil. Bahaya kita boleh dengar apa dia siapa dia bui. Kita kecek je Tuhan buinya, tapi kita kena tahu bahawa Tuhan menyatakan pendengar dia kepada kita, maka kita pendengarlah. Tuhan menyatakan pelihat kepada kita, maka kita nampaklah tengok. Apabila Tuhan nyatakan kuasa kepada kita, maka bolehlah kita akak tangan, kita buat kerja, kita akak berapa-apa. Itu maknanya semua tu adalah daripada Allah semata-mata. Bukan kita kongsi dengan Tuhan, bukan Tuhan kita kudrat, itu bukan. Lah gitu. Dan oleh mazhab ahli sunnah itu pertengahan. Jadi, yang kata di Jabariyah semua ni Tuhan belaka. Kita ni supaya bulu atau supaya kapah dia atas udara ikut Tuhan nak pergilah ke mana. Dia kata di Qadariyah pula, dia kata kita ni buat ni kerana hak Tuhan wikit. Puasa Tuhan wikit, ngagapo hak Tuhan wikit, maka kita boleh buatlah. Nah, jadi kalau ahli sunnah lagu mana? Ahli sunnah wal jamaah ni pertengahan, ambil hak tengah. Dan seolah-olahnya keluarkan antara darah dan tahi. Jadi, antara darah dan tahi tak ada keluar. Keluar apa? Keluar susu. Hal keadaannya, keadaan susu tu, keadaan laban tu, susu tu bersih, molek. Jadi, keluar daripada Jabariyah dan Qadariyah itulah amalan ahli sunnah wal jamaah. Ataupun kita kecek secara mudah fahamnya, zahir kita ni kita kecek serupalah Qadariyah. Hakikatnya kita duduk tu serupa dengan Jabariyah. Jadi maknanya Qadariyah dan Jabariyah tu jadi amalan kita hak zahir dan batin. Maka kalau duduk situ itulah nama dia ahli sunnah wal jamaah. Atau diberi misal di sini keluarnya susu tu di antara darah dengan tai. Jadi susu tu bersih dia boleh makan. Nah, kalau darah tu najis dan tai tu najis. Lah gitu. Dia wajib. Jadi habis ni wajib bagi sekali Rasul. Jadi kita nak rayak malam ni atau kita nak bincang malam ni bahawa dari segi ketuhanan yang pertama sekali, kita tak usah fikirlah Tuhan ni lagu mana secara mikir. Tetapi kita kena mikir secara Al-Quran dan hadis. Sebab dalam Quran Tuhan rakyat dia di lagu mana, maka kita ambil daripada Quran hadis tu sebagai panduan kita. Dan kita boleh cek lagu mana Tuhan ni berasaskan nama dia, perbuatan dia dan sifat-sifat dia. Nak menyatakan diri Tuhan iaitu Zat. Lah itulah. Dan nak tengok Zat ni tak boleh. Sebab Zat ni rahsia. Jadi yang kita nampak hanyalah asma dia, af'al dia dan juga sifat dia. Jadi nak tengok Tuhan tu tak boleh sebab benda tu rahsia. Lah gitu. Kemudian kita juga kena sedar bahawa dia kata di ulama-ulama ada kali depan ni. Dia kata Tuhan ni selagi mana kita fikir, selagi mana kita khayal, selagi mana kita jaga, selagi mana kita gamuk, Tuhan maka kita tak kenal lagi Tuhan. Sehinggalah tak ada belaka tu, tak ada dah kita gamuk, kita bergapo tu, tak ada kedengaran sebuah, kita ambil daripada Al-Quran dan hadis. Apabila kita ambil daripada Quran dan hadis, maka itulah kenal sebenar-benar kenal. Lah gitu. Jadi tak bolehlah kita bicara ketuhanan ni cara akal kita mikir saja. Sebab semua dari sifat 20 tu ada dalil akal,
dan ada dalil naqal. Dalil naqal ni dalil hadis dan ayat Al-Quran. Jadi kena pakai dalil ayat Al-Quran tu juga untuk menjelaskan bagaimana sifat-sifat ketuhanan. Maka sifat Tuhan ni dia tak boleh duduk lain kecuali duduk di zat Tuhan. Dia tidak bercerai tangga dengan zat Tuhan. Jadi nyata kita tengok tu nyata sifat lah. Cuba kita tengok benda lah. Kita tengok kita tengok ni zat ni. Kita tengok zat ni, maka kita tengok tu kita kata ni zat ni. Kalau orang tanya kita cuba royak zat lagi. Zat ni bekas air itu sifat dia. Apa af'al dia? Apa ni af'al dia? Bulat sifat dia. Warna gelap sifat dia. Jadi kita jatuh berapa pun tak lari daripada af'al dia, tak lari daripada sifat dia, tak lari daripada asma' dia. Lagu itulah. Tetapi lagu penenjak kan ni hojak. Tapi kalau kita royak tu bukan jak sifat dia, af'al dia asma' dia. Yang terlindung ni, yang tersembunyi di sebalik tiga tadi lah yang menunjukkan jak. Lagu tu. Begitu juga dari segi ketuhanan, maknanya kita dah tahu dah kudrat tu dia, iradat dia, wujud dia. Maka apabila nyata semua tu nak menyatakan zat Allah wajib al-wujud. Zat Allah ya sebenarnya lagu tu. Tapi tak boleh mari mikir lagu ni tak boleh. Dengan mikir gitu tak boleh. Ya kita kata dengan mikir tadi dengan jalan bahas ilmu daripada ulama-ulama. Jadi daripada ulama ni cuba duk royak ada sifat idrak, ada sifat makuan, ada sifat kubdah. Jadi semua yang dinyatakan tu nak menzahirkan, nak menjelaskan untuk kita ni reti secara jelas-jelasnya lagu mana Tuhan ni, diri Tuhan lagu mana. Sebab itulah patutnya kita taat, patutnya kita patuh, patut kita bersyukur, patut kita kasih, patut kita tawakal, patut kita sabar, patut segala-gala sifat yang mahmudah tu ada pada kita. Kenapa? Kerana Tuhan ni amat baik dengan kita. Amat baik. Jadi tak bolehlah kita ni menampakkan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela, yang mana apabila ada sifat yang dicela, itulah diri kita, nafsu kita. Jadi kalau ada sifat-sifat mahmudah tu, situlah dipanggilkan nafsul mutmainnah, nafsu yang terpuji. Kalau gitulah. Jadilah ni kita minta siam pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni Tuhan tajalli kepada kita, Tuhan menyatakan kepada kita sifat-sifat yang dikehendaki, yang diredai oleh dia, supaya segala yang kita buat ni, segala yang kita rasa ni adalah daripada hidayah dia, daripada tunjuk ajar dia, daripada gambar yang dia nyatakan kepada kita. Tidak bersalah dengan Al-Quran dan hadis. Walaupun ada ayat-ayat Quran yang mutasyabihah, tetapi hak ni kita kena pakai sama ada kaum salaf ataupun kaum alaf. Kaum salaf ni maknanya kita boleh bahas, kita terima saja. Sebab kita kata Tuhan kata Tuhan duduk atas aras. Jadi kaum salaf dia kata lagu mana atas aras, lagu mana duduk jangan fikir. Itu hak Tuhan. Tetapi tidak serupa dengan kita. Dia tak situ lalu. Tetapi kaum halaf ni dia kata hak Tuhan royak tu atas pada aras. Atas pada aras ni makna tak ada makhluk. Apabila tak ada dalam makhluk, memanglah nyatanya Tuhan. Jadi kau halaf dia royak lah gitu. Kau salah dia tak royak lah gitu. Dia tidak takwil lah. Tak ada nak ulah gitu, tak ada nak ulah gini. Semua tangan-tangan Allah di atas tangan-tangan kamu. Kau kodim, dia kata kita terimalah. Bagaimana keadaan tangan kau tak usah duduk fikir. Dia terima bahawa tangan Tuhan di atas tangan-tangan makhluk. Dia fikir gitu. Ataupun dia letak situ.
Tetapi kalau halaf kata tangan ni makna kuasa. Kuasa Tuhan lah yang menentukan segala-galanya. Ya. Jadi tak usah kita ayatlah kita pandai, kita boleh buat. Sebenarnya hakikatnya Tuhan aja. Jadi nak supaya kita ni jelas lagi, maka kita kena tengok bagaimana pandangnya kaum halaf ni, kaum kemudian ni, bukan daripada kaum salaf. Kaum salaf tu dia terima saja lagu mana pun dia terima, dia tak ada takwil banyak. Lagu tu. Setakat itulah dulu. Lepas tu kita pergi pada sifat-sifat Nabi pula. Jadi wallahu alam. Jadi kita bukalah sebentar ni untuk pertanyaan, untuk perbincangan lah.